fundamental right to control their own bodies. And we don't want to be sexual objects. I want to have the right to be a... Ted Bundy. Ted Bundy. Ted Bundy. Smile, Ted. Seorang pembunuh yang sangat kejam iaitu Ted Bundy dilahirkan di Vermont. Ibunya bernama Eleanor Louise Covell dan bapanya tidak pernah diketahui oleh sesiapa setakat ini. Untuk mengelakkan sebarang kesulitan, dia dibesarkan oleh nenek dan datuknya yang kejam sebagai anak mereka sendiri. Dan lebih buruk, Ted menganggap bahawa ibunya merupakan kakak kandungnya sendiri. Ted dan ibunya sering dipukul oleh datuknya, menyebabkan mereka melarikan diri ke Washington untuk tinggal bersama sepupunya ketika Ted berusia 5 tahun. Di sana, ibunya bertemu dan berkahwin dengan seorang tukang masak hospital iaitu Johnny Bundy yang secara rasminya menjadikan Ted sebagai anak angkat. Ted tidak berapa menyukai bapa tirinya itu kerana dia berfikiran bahawa bapa tirinya itu seorang yang tidak bijak dan bergaji rendah. Kisah hidup Ted sewaktu kecil tidak banyak diketahui, namun secara umumnya zaman kanak-kanak Ted begitu buruk. Pada tahun 1973, Ted diterima masuk ke University Puget Sound dalam jurusan undang-undang. Tetapi selepas beberapa bulan, dia berhenti daripada menghadiri kelas di universiti tersebut. Ketika inilah dipercayai kehilangan wanita yang pertama bermula. Serangan pertama Ted Bundy pada bulan Januari 1974 bukanlah pembunuhan pertama, sebaliknya serangan terhadap Karen Sparks, seorang pelajar dan penari berusia 18 tahun di University Washington. Ted memecah masuk ke apartmen gadis tersebut dan memukulnya dengan menggunakan rod besi sehingga tidak sedarkan diri sebelum menggunakan objek yang sama secara seksual ke atas mangsanya itu. Serangan tersebut membuatkan Karen berada dalam keadaan koma selama 10 hari di hospital. Pembunuhan pertama Ted Bundy dipercayai selepas sebulan daripada insiden Karen yang mana mangsanya yang terlibat adalah Linda Ann yang juga merupakan pelajar University Washington. Ted memecah masuk ke apartmen Linda Ann dan memukulnya sehingga pengsan, kemudian dimasukkan ke dalam kereta. Sejak daripada itu, Linda tidak pernah lagi dijumpai. Namun beberapa tahun kemudian, serpihan tengkoraknya dijumpai di salah satu lokasi di mana Ted membuang mayatnya. Selepas itu, Ted terus menjadikan perempuan di kawasan Washington itu sebagai sasaran. Taktik yang digunakan oleh Ted Bundy adalah dengan mendekati pelajar perempuan yang muda dengan memakai balutan di tangan, dengan berpura-pura sakit lalu meminta mereka mengangkat barang untuk dimasukkan ke dalam keretanya. Sekiranya mereka terpedaya, Ted akan memukul mangsa daripada belakang sehingga pengsan sebelum mengikat, merogol dan membunuh mangsanya. Mayat tersebut akan dibuang di dalam hutan yang terpencil yang jarang dikunjungi oleh manusia. Namun, mayat-mayat tersebut tidak dibuang begitu sahaja. Kadangkala Ted akan pergi ke tempat tersebut dan melakukan hubungan seksual terhadap mayat yang sudah reput. Dan dipercayai juga bahawa Ted akan memenggal kepala mangsanya dan membawa kepala tersebut ke apartmennya untuk dia tidur bersama kepala mangsanya. Ted juga pernah berkata ketika sesi perbicaraan bahawa pemilikan yang muktamad adalah mengambil nyawa orang, manakala pemilikan fizikal adalah saki-baki daripada mayat tersebut. Kemudian, dalam tempoh kurang 5 bulan, Ted Bundy telah menculik dan membunuh 5 lagi pelajar perempuan di Northwest Pacific. Mangsa-mangsa tersebut adalah Donna Gale, Manson, Susan, Roberta, Brandon Carroll Ball dan Jorgen Hawkins. Berikutan kehilangan yang begitu kerap ini, pihak polis telah menjalankan siasatan secara besar-besaran dan meminta agensi yang berlainan untuk membantu mencari mangsa-mangsa yang hilang ini. Ketika pencarian terhadap penculik giat dilakukan, Ted telah diterima masuk ke sekolah undang-undang di Utah dan berpindah ke Salt Lake City. Di sana, Ted meneruskan ketagihannya untuk terus menculik, memukul, merogol dan membunuh wanita muda dengan memotong kepala mangsa sebagai kenang-kenangan.
Dipercayai seramai 5 orang wanita telah diculik oleh Ted di sana. Mengetahui tentang pembunuhan yang berlaku serta perpindahan Ted ke lokasi jenayah tersebut berlaku, bekas kekasihnya Elizabeth menghubungi pihak polis buat kali kedua untuk menegaskan semula syaknya terhadap Ted. Tidak menghiraukan apa yang berlaku, Ted meneruskan pembunuhannya. Kali ini dia menghala ke Colorado di mana 3 lagi wanita muda telah dibunuh. Akhirnya, pada Ogos 1975, Ted Bundy dihentikan oleh pegawai polis ketika memandu melalui pinggir bandar Salt Lake City dan polis menjumpai topeng, gari serta objek tumpul di dalam kereta Ted. Walaupun barang-barang tersebut tidak cukup untuk menahannya, pihak polis telah meletakkan pengawasan sepenuhnya terhadap Ted Bundy. Pegawai-pegawai polis tersebut kemudiannya telah menjumpai kereta Volkswagen yang telah dijual oleh Ted dan mereka menemui rambut yang secocok dengan 3 mangsa yang dipercayai telah hilang. Ted Bundy telah disabitkan kesalahan atas menculik dan membunuh wanita lalu dihantar ke penjara sementara polis menguruskan kes pembunuhan yang dilakukan olehnya. Bagaimanapun, ini bukan pengakhiran bagi Ted Bundy. Tidak lama kemudian, Ted berjaya melarikan diri dari penjara. Malah perkara ini berlaku sebanyak 2 kali ketika Ted ditahan di penjara. Selepas 2 minggu melarikan diri daripada penjara, Ted telah menyerang sebuah rumah pelajar wanita di University Florida. Dalam hanya 15 minit, Ted telah menyerang secara seksual dan membunuh Margaret Bowman, Lisa Levy dan memukul Kathy Kleiner dan Karen Chandler dengan teruk. Selepas 3 minggu melakukan pembunuhan di Florida, Ted menculik Kimberly Diane Lash yang berusia 12 tahun dari sekolahnya lalu dibunuh. Seminggu selepas itu, Ted telah diberkas oleh pihak berkuasa yang menjumpai bukti untuk mengaitkan Ted dengan jenayah yang berlaku di Florida. Sepanjang perbicaraannya, Ted mensabotaj dirinya sendiri dan mengabaikan nasihat peguamnya dan mengambil alih dalam mempertahankan dirinya sendiri. Malah, Joseph Aloy, pegawai penyiasat yang berusaha bagi pihak Ted mengatakan, gambaran saya terhadap Ted adalah dia seorang yang hampir sama dengan syaitan yang pernah saya jumpa. Ted Bundy akhirnya disabitkan kesalahan membunuh ramai wanita yang mana jumlah sebenar tidak diketahui secara rasmi dan dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Ted Bundy akhirnya menemui ajal di atas kerusi elektrik pada 24 Januari 1989 dan ratusan orang berkumpul di luar mahkamah untuk meraihkan kematiannya. Disebabkan kisah Ted Bundy yang sangat kejam dalam sejarah manusia ini, penerbit filem Amerika Syarikat Matthew Wright telah pun membuat filem yang bertajuk Extremely Weak yang memaparkan kisah Ted Bundy. Dan dikhabarkan bahawa filem itu tidak mendapat sambutan daripada penonton kerana pelakon watak utama tersebut iaitu Michael Raleigh Burke tidak mampu untuk menggalas watak kejam Ted Bundy.